Malaysia. Assalamualaikum, salam siaran rentas kemanusiaan bersama saya Nazira Noran dalam siri 6. Hari ini kita ingin bersama-sama dengan wakil dari Muslim Volunteer Malaysia yang sudah pun ada di studio. Anda boleh saksikan di live Facebook kami. Kita ingin bersama-sama dengan Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi yang merupakan Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey, pertemuan kita hari ini nak bercakap mengenai Long Busang Kamik Datang. Jadi tak? Jadi tak? Tanya orang Sarawak ke? Bukan juga. Bukan juga. Macam mana sebut dia? Tak apa. Lepas ni kita berlatih lah kita ingin bercakap mengenai Long Busang Kamik Datang, tapi fokus perbincangan rentas kemanusiaan ke-6 ini adalah juga mengenai misi yang telah pun dijalankan, iaitu pada 5 hingga 9 Julai lalu. Dan misi kemanusiaan ini adalah projek di bawah segmen MVM Relief untuk membantu penduduk di pedalaman Sarawak yang terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini pada awal Jun lalu Dan lebih 300 penduduk Long Busang di pedalaman Hulu Empangan Bakun telah menerima bantuan MVM. Dan misi Long Busang ini juga adalah antara projek bantuan dalam negara selain membantu pihak memerlukan seperti yang kita tahu sebelum ni, Bangladesh, di Syria, Turki, Indonesia. Jadi hari ini lebih kepada soal bencana, program-program bantuan bencana dalam negara. Jadi siapa nak mula dulu ni? Silakan Syed Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azizi Kamizi, merupakan fundraising lah di Muslim Volunteer Malaysia. Dan mungkin saya boleh ceritakan sedikit apa yang terjadi di Long Busang ke macam mana? Okay, cerita dulu kan? Apa yang berlaku, apa yang MVM telah lakukan juga. Okey, saya tak pastilah, mungkin ada yang aware dengan isu apa yang berlaku di Long Busang dan mungkin juga tidak, disebabkan Long Busang adalah satu kawasan pedalaman yang sangat dalam di Sarawak. Kan, yang mana kami memerlukan jangka masa yang panjang untuk sampai ke sana lah. Dan pada 4 Jun yang lepas lah, iaitu 1 hari sebelum raya, Long Busang ni telah dinaiki air banjir yang sangat teruk. Bayangkan 1 hari sebelum raya, yang mana kita mungkin di sini ada yang dah balik kampung, ada yang dah buat kuih raya, bersiap apa dan sebagainya. Tapi mereka di sana 1 hari sebelum tu terlibat dengan banjir yang sangat besar. Kan, macam mana lah. Betul. Bayangkan persiapan dah penat lelah tu, tiba-tiba banjir berlaku. Kan, ada yang bila kita tanya time tu kuih-kuih raya apa semua, baju raya dan sebagainya, habis semua macam tenggelam kan. Yalah, tenggelam. Bukan setakat penat, tapi sebenarnya harta pun rosak, musnah. Mungkin memang stres lah, terutamanya esok nak raya. Betul. Esok nak raya kita duk sibuk karung air, orang kata. Betul. Kan, okey, itu yang berlaku di Long Busang. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak MVM pada ketika hari raya tu? Okey, pada mulanya kita pun tidak tahu secara lebih jelas tentang apa yang berlaku di Long Busang. Tapi macam biasalah MVM Relief ni dia lebih kepada pasca. Maknanya apa yang jadi lepas tu baru kita akan datang tengok pemantauan kan. Jadi kita pun dapat tengok satu posting tu. Maknanya rakan NGO kami jugalah, iaitu daripada Trackers Humanitarian, yang mana mereka ada posting tentang bantuan pasca banjir Sarawak. Tapi dan time tu pun saya bincanglah dengan ketua projek tu, Cik Nusrah, tanya dengan dia, okey tak kalau macam kita nak bantu kan Long Busang ni. Dan Cik Nusrah kata okey, kita cuba bincang, dan alhamdulillah dapat kelulusan daripada pengurusan dan kita bantu. Dan daripada Trackers tu lah, terima kasih kepada pihak Trackers, NGO Trackers, sebab bagi kami ruang dan peluang untuk sama-sama join mereka lah untuk bantuan di Long Busang Sarawak. Dia macam mana NGO Trackers, peranan dia dengan MVM ni? Okey, NGO Trackers ni dia lebih kepada program-program sukarelawan yang kalau kita kata hardcore lah sebenarnya. Macam masuk ke kawasan pedalaman, yang kita nak yang orang kata adventure. Jadi Trackers macam tu, baik desa orang boleh masuk sampai ke pedalaman Sarawak. Jadi bila kita pun ada kenalan dengan Trackers, jadi dan Trackers tu pun adalah mereka sebenarnya adalah volunteer MVM, dan mereka dah ada NGO sendiri.
Macam tu. Jadi atas bantuan mereka kita dapat masuklah ke Sarawak, kita dapat detail lebih lanjut. Sebab mereka dah ada engagement dengan orang kampung di sana. Jadi tak risaulah, tak ada Betul. orang ambil kesempatan ke Betul. apa Okey, kita bersama dengan Cik Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi yang merupakan Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM bercakap mengenai Long Busang Kamik Datang dalam rentas kemanusiaan siri 6. Begitu juga bersama dengan Syed Azwan Syed Ali, ya, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media yang mungkin nak jelaskan lagi ataupun nak fahamkan lagi apa yang berlaku dan juga penekanan dalam projek bantuan bencana kali ini bersama-sama. Kenapa pilih di Long Busang? Nak tahu juga dan kenapa di pedalaman Sarawak juga ataupun ada lagi misi-misi lain yang patut kita ketahui, Cik Syed? Okay, terima kasih Haji. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar bernama radio yang terus bersama dengan rentas kemanusiaan. Kita dah siri ke-6 sekarang ni, dah 3 bulan. Dia begini, program misi Long Busang Kamik Datang, saya tak tahu betul ke tak sebutan tu lah. Sebab saya orang Kelantan. Okey, adalah dia sebenarnya dia adalah salah satu daripada misi di bawah segmentasi MBM Relief. Kalau kita tengok di Muslim Volunteer Malaysia, kita sebenarnya secara umum ada 8 segmentasi yang kita bahagikan, yang mana ataupun penumpuan lah. Dia ada MBM Hope, yang mana program bantuan berkala, MBM Reach, program-program yang lebih kepada mencapai sasaran yang kita punya audience, MBM Relief, program-program yang pasca bencana ataupun respon kepada bencana, MBM Touch, program yang mana one off seperti bantuan salam yang kita bincangkan dalam ciri yang sebelum ni, MBM Nature untuk program-program alam sekitar, MBM Wakaf, program-program seperti contohnya kerjasama dengan Imarat untuk menyediakan bekalan air terawat untuk penduduk orang asli dan juga peladan Rohingya, MBM Dakwah, dan juga yang terakhir MBM Unity yang lebih fokus kepada volunteer base, kita punya sukarelawan lah. So berbalik kepada misi Long Busang Kamik Datang, saya tak ke sana. Saya sebenarnya hari ini adalah parachute sebenarnya panel menggantikan seorang sahabat kita, iaitu saudara Hairuddin Latif, iaitu ketua media MVM. Beliau sepatutnya berada di sini, tapi malangnya beliau ada sedikit kecemasan membabitkan keluarga. Bagaimanapun, soalan Ji tadi adalah bagaimana kita boleh terlibat dan memilih Sarawak ni kan. Okay, first sekali kita kena tahu Long Busang tu di mana. Long Busang terletak di sebenarnya dia terletak di satu kawasan yang pedalaman jauh di pedalaman. Bukan pedalaman, jauh di pedalaman. Jauh lagi. Kenapa saya kata gitu? Sebab pertama sekali Ji pernah sampai ke Sibu Sarawak. Sarawak je belum jejak lagi. Belum jejak Negeri lagi. lain semua dah. Sabah sudah. Okey, daripada Sibu untuk sampai ke Long Busang, dia ada 2 mode of transport, pengangkutan yang kita perlu lalui. Pertama, jalan darat, gunakan 4-wheel, dan yang kedua kita kena gunakan bot laju. Saya sendiri pernah sampai ke Kapit dan beberapa tempat selepas pada tu, tapi Long Busang saya tak pernah sampai. Long Busang ni terletak di hulu Empangan Bakul. Hulu. Hulu. Empangan tu salah satu dah. Dia di hulu, ujung. Nak masuk lagi tu. Okey, dia kalau ikut pada sahabat kita misi yang pergi sebelum ni, daripada Kapit daripada Sibu, Bandar Sibu ke Kapit, dia perlu melalui 5-6 jam perjalanan bot laju melalui merentasi Sungai Rejang. Saya dah lalu. Lama tak masuk 5-6 jam ni bot laju. Bot laju. Dia kena faham, bot laju. Bukan bot biasa. Bot laju kat sana dia memang agak besar. Boleh letak dengan boleh bawa motor, barang-barang yang banyak lah. Dan kalau kita tengok di jeti di Kapit tu ataupun jeti di Sibu tu, kita akan tengok orang-orang penduduk tempatan dia angkat motor atas badan dia je. Dekat belakang macam tu dia boleh letak dalam tu. Tapi nak ceritanya semua barang-barang keperluan, barang-barang yang penduduk di pedalaman perlu dibawa daripada situ melalui 5-6 jam perjalanan tu. Daripada bila sampai di Kapit pula, untuk ke Kapit sampai ke Long Busang lebih kurang berapa lama perjalanan? 6 ke 7 jam juga. 6 ke 7 jam 4-wheel pula. Okey, maknanya 5-6 jam tu bot laju. Kalau tak berapa laju 10 jam mungkin. Mungkin 2 kali ganda. 2 kali ganda. Lepas tu bawa pula 4-wheel drive, nak ke sana 5-6 jam lagi. 5-6 jam dan lagi. Jalan dia memang kalau kita pergi ke Sarawak. Dia teringin nak pergi tapi Sarawak ni tak kalau sampai lagi. jalan-jalan di kawasan pedalaman dia agak kurang elok lah. Memang teruk sikit lah. Tapi itulah realiti di sana. Sebab kita tak boleh nak salahkan
pihak berkuasa kerajaan sebab di sana memang Sarawak sendiri tu luas. Yalah, Sarawak tu dia luas. dipisahkan oleh sungai, Hutan. Dia memang pengalaman betul. So perjalanan tu sendiri saya rasa Zizi boleh kongsi betapa teruknya dan masa kami respon pilih kat Sarawak tu sebab gini, ada dua lah. Pertama, kita tengok benda tu dilaporkan oleh media. Sehari selepas tu dilaporkan oleh media dan dikatakan situ lebih 1,000 orang terjejas. Betul. Angka 1,000 orang terjejas di pedalaman itu menyebabkan kenapa kita buat keputusan di pihak MVM, keputusan untuk bantu kat sana. Sebab kalau masa tu tak ada orang bantu lagi dan kebetulan pula dalam masa yang sama kita mempunyai rakan kerja NGO yang apa tadi nama dia? Trackers ni NGO Trackers. yang juga ada maklumat dan boleh menjadi facilitate untuk kita. That's why kita decide untuk ke sana. Sebelum ni kita dah buat MVM relief ni di Banjir, Kelantan, banjir di Kedah, banjir di Sarawak dan juga sebelum tu tahun lepas pasca ribut di Perlis. Okey, jadi itulah ya program-program bantuan bencana, sebahagian daripada perkhidmatan ataupun sumbangan MVM dan juga sumbangan anda sendiri sebagai orang yang sentiasa bersedekah, memberi bantuan kepada masyarakat sama ada di Malaysia ataupun di luar negara lah. Okey, 5 hingga 6 jam naik boat laju, 5-6 jam naik 4-wheel drive. Mesti ada pengalaman yang Cik Azizi sendiri nak kongsi kepayahan masa mula-mula sampai kat sana lah. Macam mana agaknya situasi tu? Okey, kalau saya lah, saya rasa dalam banyak-banyak misi saya pernah pergi, saya rasa inilah misi yang paling seronok, paling seronok tu dan adventure, mencabar dan menyentuh hati sebenarnya. Saya kata kenapa menyentuh hati tu disebabkan lah, satu perjalanan kami itulah daripada KL ke Sibu naik flight, kemudian Sibu ke Kapit naik boat laju, kemudian daripada Kapit nak ke Lombusang pula kami naik 4-wheel drive lah. Sampai tu dah malam agaknya. Sampai dah malam dah. Dan Hmm. kami berlima ke sana, 3 daripada MVM dan 2 daripada NGO Trackers lah ke sana. Dan sampai Kapit tu kami beli barangan asas dulu. Beli beras, beli apa semua nak bawa ke sana, toiletries. Jadi disumbat ke belakang. Jadi dalam tu dah penuh dah dengan rakan-rakan budak-budak perempuan lah kat dalam semua. Yang kami lelaki ni 3 kat belakang. Duduk kat belakang tu dengan tak buang-buang apa tu, duduk kat belakang jaga barang kan, takut jatuh ke apa. Tu kalau hujan macam mana tu? Memang hujan pun sebenarnya. Jadi barang tu dah ditutup. Jadi kami ni terima je lah. Tapi hujan-hujanan lah, alhamdulillah lah. Pergi dalam kebasahan. Dia selalu kalau kita hantar bantuan macam tu, antara persediaan yang kita buat adalah kita sediakan tarpaulin. Tarpaulin tu canvas plastik tu lah. Kita akan sedia lebih awal. Tak tahulah korang sedia tak. Normally kita akan sedia. So kalau hujan kita duduk bawah canvas tu lah bagi yang duduk kat belakang tu. Selalunya persediaan tu macam tu dibuat. Macam-macam boleh berlaku kan dalam boat laju tu. Kita tak tahu kan boleh sampai ke tidak. Jadi lepas tu Cik Azizi mungkin pengalaman yang mencabar dan yang menyentuh hati tu bagaimana? Menyentuh hati tu bila kita sampai di sana. Bila sampai di sana tu dia start bila kita interview mereka kan, bila mereka menceritakan satu waktu banjir. Bayangkan hari raya, satu hari sebelum raya kan. Jadi mereka cerita tu kita dah rasa feel dah. Sedihnya kan lah hari raya ni kan orang memang sambut dengan gembira dengan sanak saudara semua kan. Disambut dengan air. Tapi mereka disambut dengan air dan juga air mata. Macam tu kan nak kata. Kemudian pula bila kemusnahan yang berlaku tu, mereka dah duduk dalam kawasan pedalaman. Yang nak keluar tu kena 6-7 jam nak keluar. Lepas tu kawasan pedalaman pula berlaku pula kemusnahan. Habis rumah apa semua rosak apa semua kan. Jadi macam ada yang berniaga. Yang berniaga habis, mereka punya kedai rosak. Peti ais apa semua rosak dan sebagainya. Jadi kita rasa macam sampai bantulah kami, dia katakan macam tolonglah, macam ini je yang kita ada untuk nak sara keluarga dekat sini apa dan sebagainya macam tu. Jadi kita rasa macam even Encik Hairudin pun yang kita punya media pun waktu shoot tu pun rasa macam feel-nya lah, rasa macam syahdu je waktu nak record tu. Pastinya lah kan. Masa kita pergi ada bantuan luar tak? Ada, kita juga bersama dengan Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia Sarawak. Main 3 NGO lah. Kita bawa barang asal dan sebagainya. Itu dia pengalaman sendiri ya, Encik Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi, Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM, dan juga Cik Said Azwan Said Ali, Aktivis Kemanusiaan dan Penasihat Media dalam Muslim Volunteer Malaysia. Program Rentas Kemanusiaan Siri 6 bertajuk Long Busang Kamik Datang. Okey. Jadi bentuk-bentuk bantuan ataupun apa yang telah disampaikan kepada 1,000 orang yang terjejas tu dalam masa orang kata lepas kejadian tu esok nak raya. Apa bentuk bantuan yang dihantar oleh MVM?
pada ketika itu? Okey, jadi kita datang pasca lah. Lepas tu jadi kita pada permulaan tu yang kita bagi tu kita datang tu untuk Ricky sebenarnya. Ricky dulu. Dan Ricky tu untuk tengok apa yang kita boleh bantu untuk fasa kedua nanti. Jadi untuk Ricky tu kita bawakan sekali bersama barangan asas macam beras, minyak gula dan sebagainya. Kemudian juga dari segi toiletries lah, sabun mandi apa dan sebagainya. Nilai bantuan tu berapa? Nilai bantuan tu anggaran dalam sekitar 10,000 macam tu lah. 10,000 untuk 120 keluarga. 120 keluarga untuk 1,000 orang tadi tu ya. Lebih 1,000 lah. Lebih 1,000 orang lah. Dengan 5. Dan di situ pun dipecahkan kepada dua lah, iaitu ada keluarga Muslim dan juga keluarga non-Muslim, keluarga Kristian. Jadi kita bantu dua-dua. Yang mana terjejas kita akan bantu. Maknanya selepas Ricky, misi seterusnya dah pergi. Ada misi seterusnya. Ada misi lepas ini ya. Lepas ni. Jadi itu antara pengalaman daripada Encik Azizi sendiri, dan pastinya Cik Said Azwan yang berpengalaman juga dalam misi-misi kemanusiaan sebelum ini. Bila terjejasnya masyarakat di sana lebih 1,000 orang, apa agaknya yang Cik Said nampak lah patut kita bantu sebagai rakyat Malaysia, bantu juga dalam negara kita sendiri, dalam kita membantu mereka yang lebih memerlukan di luar negara, sedangkan mereka yang kat dalam ni pun kita bertanggungjawab kan untuk membantu masyarakat ataupun penduduk Muslim di kawasan terjejas di Long Busang. Bagaimana Encik Said? Dia begini, badan bukan kerajaan, NGO, manusia banyak. Tapi dalam konteks MVM, seperti mana NGO yang telah belajar daripada pengalaman-pengalaman lalu, bila kita buat program, kita cakap tadi yang misi Long Busang kami datang ni adalah yang pertama. Misi yang Reki, pertama. yang pertama yang Reki dulu, untuk dalam konteks di Long Busang lah. Selepas ni kita akan datang lagi. Dan kita dalam proses untuk mengumpulkan dana juga untuk membantu mereka kat sana. Dan antara program jangka panjang yang telah dirangka untuk di sana adalah pertama sekali adalah kita di sana ada sebuah berdekatan dengan Long Busang tu, ada sebuah sekolah. Dan sekolah ni terjejas juga, dan kita merancang untuk membantu dari sudut ganti dia punya kelengkapan komputer, projektor, apa benda yang diperlukan yang rosak dan juga yang diperlukan lagi. Itu antara bantuan jangka panjang. Dalam masa yang sama, jika ada keperluan-keperluan lain seperti seperti peralatan elektrik dan perabot, dan buku-buku peralatan untuk anak-anak, guru-guru semua sekali yang ada kat situ lah. Dia begini je, poin dia adalah kita bukan one off. Bantuan bentuk one off kita ada MBM Touch, di mana kita panggil bantuan salam. Ada pihak tertentu yang memerlukan bantuan segera, kita tolong sekali tu. Tetapi untuk di bawah MBM Relief ni, dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang nanti kita akan buat, cuma tarikh kita belum tentukan lagi bila kita nak pergi. Selalunya kita akan melihat kepada dana yang dikumpulkan cukup, baru kita pergi ke sana. Jadi target ataupun sasaran MVM sendiri untuk membawa bantuan-bantuan dan juga bentuk bantuan dan sumbangan daripada orang ramai ni, lebih kurang berapa untuk ke Long Busang ni? Kita tak janji. Kalau ikutkan sekitar perancangan lah, untuk sebelum perbincangan sebelum ni dalam sekitar 60,000. 60,000. Betul, 60,000 tu yang mana meliputi dari segi pembangunan kawasan kampung tu sendiri. Mungkin kita akan wujudkan projek pertanian ke apa dan sebagainya untuk ekonomi mereka. Kemudian kita nak bantu keluarga-keluarga yang terjejas tadi, seperti kelengkapan rumah dan sebagainya, dan juga ada mereka yang berniaga. Jadi kita nak bantu untuk build up balik lah. Kadang ada yang mereka punya mesin rosak apa dan sebagainya, dan juga bantuan-bantuan untuk persekolahan, maknanya khusus untuk sekolah, yang mana kita tengok di sekolah pedalaman kan jadi terjejas pula dengan banjir, dewan terbuka habis musnah dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk bantu tu juga, dan kita anggarkan sekitar 60,000 macam tu lah. Baik, kita bersama dengan Cik Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi, Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM, dan juga Cik Said Azwan Said Ali, Aktivis Kemanusiaan dan Penasihat Media. Anda boleh bersama kami 03 2692 7939 atau respon di live Facebook kami untuk sebarang persoalan dan juga pandangan. Dan kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Sedekah tidak akan memiskinkan kita. Salurkan saham akhirat anda bersama-sama Muslim Volunteer Malaysia MVM. Layari www.mvm.org.my. Bersama kami, tindakan hari ini mengubah masa depan.
sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com Palang Bernama Radio. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Rentas Kemanusiaan Siri 6, Long Busang Kamik datang bersama Encik Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi, Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali, Aktivis Kemanusiaan dan Penasihat Media. Jadi bercakap lagi mengenai Long Busang ni, pastinya kita dah tahu bantuan yang akan kita sampaikan itu seperti yang telah Encik Azizi sebut tadi, lebih kurang RM60,000. Tapi bentuk-bentuk sumbangan yang boleh orang ramai buat, contohnya kalau saya lah boleh ke nak bagi baju ke, contoh kan. Kalau tak ada duit kita bagi baju, kalau tak ada sesuatu yang berbentuk makanan mungkin kita beri telekung ke, macam tu lah. Apa bentuk bantuan yang kita boleh beri sumbangan ni kepada mereka yang berada di Long Busang ni? Okey, kalau di pihak saya lah, insyaAllah kita di MVM ni kita sedia menerima apa sebentuk sumbangan, dan cuma kita akan tengok juga kepada keperluan di sana. Tadi mungkin macam tadi cakap berkaitan tentang telekung tu apa kan, kalau tekan telekung boleh, insyaAllah boleh je, sebab kat sana pun dia ada satu surau, dan surau tu pun kita nak bangunkan juga. Jadi mungkin nak telekung ke, wakaf telekung ke, sejadah ke, boleh lah Maknanya kalau ada, bukan individu saja, kalau ada syarikat ataupun pihak korporat yang nak menaja, sana ada 300 penduduk Islam. Okey. Mungkin bolehlah telekung ke katalah dalam 100. Yalah lelaki. Lelaki lah. Lelaki kan pekat apa benda semua kan. Kalau ada yang nak datang ke depan memang dialu-alukan lah. Cuma dalam bentuk bantuan jangka panjang yang kita dah kenal pasti adalah macam kita cakap tadi lah, bantuan kewangan kita nak gunakan untuk membaiki rumah dia orang, membeli kelengkapan, dan juga untuk yang sekolah yang kita tengok ada keperluan tu. Boleh saya tahu kebanyakan mereka yang berada di sana bekerja sebagai apa? Okey, kalau mereka di sana tu lebih kepada petani sebenarnya. Petani, yang mana mereka akan mengikuti asas hutan lah. Dan kalau kita sampai di sana pun, macam satu perkampungan tu ada mereka yang jual sayur-sayur dalam komuniti mereka sendiri. Sebab mereka nak keluar tu, mereka kena naik highlight. Dan highlight tu kalau nak sewa, kos yang agak besar sebenarnya kan. Jadi kalau dah keluar pagi, mesti dah esok baru balik kan. Takkanlah terus nak balik. Jadi macam kat situ mereka pertanian, bercocok tanam dan sebagainya. Klinik ada situ? Ada klinik kesihatan juga. Dan klinik juga antara yang terjejas lah. Klinik ada sikit yang terjejas. Okey. Baik, ada soalan daripada rakan Facebook kita, Tuan Mahmud. Dia tanya, MVM ada buat korban tak di sana? Okey, untuk korban kita buat tapi bukan di sana. Korban kita tak buat di sana. Kita buat di Bangladesh, dan juga untuk Malaysia kita buat di pedalaman Sabah. Sabah. Minggu sebelum-sebelum ni kita dah share dah kenapa kita pilih di Sabah tu. Tapi mungkin selepas ini sebab lebih fokus kepada bantuan bencana banjir, jadi itu yang dibantu sekarang lah. Okey, jadi program kedua ini selepas ni bila nak pergi ke Long Busang ni? Okey, insya-Allah kalau targetnya kita akan tunggu jawapan lah daripada Cik Nusrah, kami punya ketua projek untuk program-program MVM, dan mungkin dijangka kalau ikutkan mungkin dalam tahun ni jugalah, mungkin bulan 10 atau bulan 11 macam tu. Dia KP kedua tak dibuka lagi, baru dibuka untuk yang jangka panjang tu. Katanya bulan 10 mungkin kita akan cuba buka dalam masa terdekat lah. Dalam masa terdekat. Okey, bentuk perhubungan atau komunikasi masyarakat di sana bagaimana? Bila banjir tu siapa yang tahu banjir kan? Kat sana ada wifi ke tidak ke kan contohnya. Ataupun ada internet sampai tidak takut kan, sebab kata hulu kan. 5 jam 6 jam tu naik laju, 5 jam 6 jam tu 4-wheel drive. Lama tu 12 jam tu. Okey, di sana line telefon tak ada, tapi ada internet. Ada internet. Ada internet. Okay. Tapi internet tu terhad. Terhad lah. Dan even kami di sana pun kami kena gunakan walkie-talkie untuk nak berhubung antara satu sama lain. Sebab internet memang terhad untuk komuniti di sana, sekolah dan sebagainya kan. Dan kadang-kadang pun tak dapat line tu semua. Jadi itulah antara kesukarannya juga nak berhubung dengan mereka. Okey. Baik, ada juga soalan daripada rakan kita Aisyah. Dia tanya, kenapa kat sana berlaku banjir? Dari segi geografinya bagaimana? Banjir ni sebenarnya gini, kita kena ingat. Pertama, banjir tidak berlaku hanya kerana tempat tu tepi sungai ataupun kawasan tu rendah atau musim bah. Dia sebenarnya banjir boleh berlaku kalau taburan hujan tu luar biasa. Contohnya hujan tu lebat.
Kat KL Maka banjir lah. Tapi banjir dia selalu kalau dalam konteks di KL, di bandar-bandar besar, dia sebab kan sumbat. Peparitan bermasalah. Satu lagi dia begitu. Tapi dalam konteks sana walaupun dia ada sungai apa semua sekali, itulah kata mungkin hujan tu terlalu lebat apa semua sekali lah. Dan bencana alam boleh berlaku kat mana-mana pun. Betul. Ingat kat dulu bencana banjir berlaku di Kelantan kan. Sampai 2 tingkat air. Dekat Kuala Kerai tu. Sampai atas rumah lah. Atas rumah. Maknanya bentuk bantuan lebih kepada fokus bantuan bencana banjir, dan misi-misi seumpama ini masih juga ada di bawah MVM. Mungkin Cik Azizi boleh jelaskan, kalau ada orang rumah dia banjir, kan, rumah dia banjir, mungkin bukan di Long Busang tu, mungkin di Kuala Lumpur ke kan, disebabkan projek-projek yang menyebabkan air tu banjir tanah sekali kan. Kalau macam tu MVM bantu ke tidak? Mereka yang banjir kilat di kawasan pedalaman atau perumahan mereka. Okey, untuk bantuan tersebut tu biasanya akan diambil alih oleh tim projek lah, yang mana di bawah mungkin di bawah Encik Imran yang datang pada edisi lepas kan. Okey. Jadi kalau jika tak kisahlah bukan setakat banjir saja, jika ada masalah-masalah lain yang melibatkan mungkin kewangan ke ataupun melibatkan kesihatan dan sebagainya, boleh je hubungi wakil MVM insya-Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Azizi tu gini je. Dia gini. Katalah banjir kan, di dekat banyak rumah masuk kan, dekat Sungai Pecala lah contoh. Tapi kalau banjir katalah tak ada dibantu langsung dan melibatkan ramai pihak, masa tu memang ada keperluan untuk respon, maka MVM kita mungkin akan pergilah. Dan tapi dalam masa yang sama ada juga bantuan one off, tapi bukan semua banjir yang kita boleh ni, sebab ada agensi, jadi tengok pada keadaan lah. Tetapi kalau mana-mana pihak mempunyai sebarang masalah, memang di MVM mengalu-alukan untuk aduan tu. Dan kita akan tengok by case. Kita akan review. Itu mungkin jatuh di bawah program segmentasi MVM Touch, one off punya bantuan lah. Tapi bergantung kepada dana juga apa yang kita ada semua sekali lah. Baik, ada soalan lagi daripada Tuan Mahmud ni. Dia kata bagaimana kemudahan asas di sana, di Long Busang ni, dan perlu bantuan medikal untuk mangsa di sana. Teringin nak sertai tim MVM ke sana. Mungkin bantuan medikal bagi mereka yang terlibat dalam perubatan ni kan. Faham. Macam mana? Kalau di sana kita memang ada klinik kesihatan lah. Takut klinik kesihatan pun memerlukan orang juga kan. Kesihatan. Dan yang saya faham memang ada NGO dari segi perubatan lah, macam Medicom dan sebagainya yang masuk ke sana untuk bantu mereka. Kan, jadi mungkin boleh dapatkan maklumat jika ada kekosongan ke ataupun keperluan volunteer untuk ke sana, mungkin kita akan maklumkan lah di kami punya media sosial insya-Allah. Okey, jadi selepas ini kalau nak bantu ataupun bekerjasama dengan MVM, boleh terus salurkan di Muslim Volunteer Malaysia. Hubungi siapa ni? Kita nak hubungi nanti. Okey, boleh je hubungi saya lah. Dan saya pun di bahagian fundraising insya-Allah. Okey. Boleh hubungi saya di talian 012 291 8370. Sekali lagi lah 012-291-8370, dan kita sangat mengalu-alukan bantuan daripada rakyat Malaysia, dan juga jika ada corporate ingin jalankan kerjasama seperti CSR program dan sebagainya, kami di MVM sangat berbesar hati. Okey. Baik, ada lagi soalan daripada rakan kita. Dia kata macam mana nak jadi sukarelawan dalam misi-misi seumpama ini, terutamanya dalam negara bersama MVM. Okey, gini mau jawab itu. Apa ni paling dekat besok. Esok ada program Pure Heart. Di sekolah apa? Di Puchong? SK Puchong Indah. SK Puchong Indah. Program Pure Heart ni boleh dikata almost every month kan? Betul. Setiap bulan ada program ni. Besok kita perlukan 60 orang volunteer. 60 orang. Dan mana-mana volunteer yang dia kebanyakan kita dah mempunyai lebih kurang berapa? 60,000. Lebih kalau dah besok 60,000 lah. Kita dah ada 60,000 sukarelawan yang datang kita. Yang mana memang kita selalu buka setiap bulan banyak program di bawah program Pure Heart dan program-program yang lain yang mana memerlukan gerak kerja sukarelawan. Macam dalam konteks besok untuk di sekolah program Pure Heart di mana bantuan asas kan. Betul. Untuk sekolah. Sebelum untuk menyediakan barang bantuan tu kita memerlukan menyediakan barang tu, packing, hantar, deliver dan bersama semasa program besok. Dalam di situ adalah antara program-program yang mana sukarelawan boleh menyertai. Dan berkenaan apabila merujuk kepada misi pula, misi selalunya dia di dalam negara dan luar negara, di dalam jumlah deployment tu terhad jumlah dia, tetapi masih
ada sukarelawan yang dalam bidang yang kita perlu yang boleh dipertimbangkan untuk bersama lah. Okey. Saya nak tambah. Dan itulah kalau untuk jadi sukarelawan MVM dan sekarang alhamdulillah kita ada hampir dalam sekitar 1,000 lebih ke 2,000 jugalah sukarelawan yang berdaftar sepenuhnya dengan MVM. Okey. Yang berdaftar lah. Dan Kena daftar dululah daftar kalau dulu. nak jadi volunteer Yang ni. tu berdaftar. Betul. Yang 60,000 tu Tu database umum lah. database umum. Oh. Okey, biasa siapa yang mendaftar jadi sukarelawan ni? Pelajar Tu universiti banyak. ke, pekerja biasa ke, ataupun banyak student kan. Betul, kalau ikut database ni dia ramai ramai student, pelajar, ramai jugalah. Dan apa yang mereka dapat lah sebagai Okey. sukarelawan ni? Sekurang-kurangnya kita tahu jugalah, bukan kita nak maknanya kita nak sesuatu, tapi apa yang mereka boleh dapat menjadi sukarelawan MVM ni? Gini, esok G katalah esok Esok saya on air. on air. Katalah esok G tak on air kan. Okey. G ada masa untuk ni. So besok boleh pergi kat sana. Okey. Paling kurang G boleh tolong bersama-sama dalam proses pengagihan bantuan. Okey, So, tolong agih makanan ke apa tolong ke pengagihan macam tu. makanan. Kalau kita sediakan kalau kita buat dapur dan kita masak. So kita sebenarnya menyumbang daripada segi kepakaran dan tenaga kita. Apa yang kita dapat, kita akan dapat buat benda baik. Kerja-kerja kebajikan. Okey. Dan selalunya sukarelawan kalau dia ikut program kita, rasanya memang kita makan minum untuk hari itu semua dia adalah. Cuma tidak dibayarlah sukarelawan kan. Yalah. Ya. Dan sedikitlah yang kita maklum kita punya daftar sekarang pun berbayar. Tapi berbayar tu berbaloi sebenarnya lah. Yang mana dari segi berbayar tu mereka akan dapat kelas, mereka akan dapat engagement, mereka akan dapat merchandise dan t-shirt dan sebagainya. Dan yang paling best adalah value sebagai seorang Yang tu sukarelawan. Pengalaman tu yang tu paling mahal sebenarnya. sekali je kita bayar kan. Sekali untuk semua hidup. Sekali RM1 sekali Semua daftar hidup. RM1 je untuk semua hidup. Lepas tu akan dapat merchandise sikit. Lepas tu kalau ada program-program training boleh ikut. Dan kita lepas tu program-program kita pun boleh bersama-sama lah. It depend program pun nak ikut. Sebenarnya pengalaman tu yang paling Pengalaman tu mahal, paling mahal sebab sebenarnya. tak boleh dibayar Betul. sebenarnya. Yeah. Okey, daripada Tuan Mahmud lagi dia kata, I feels you guys merasa 6 minggu khidmat di Sarawak melalui sukarelawan by Corps katanya. Tahniah buat anda semualah. Okey. Apa pun kita nak tahu juga cara-cara mereka ataupun sesiapa yang berminat untuk mendapat atau memberi bantuan MVM, ya, mendapat atau memberi. Ya, sebab ada juga yang nak bantuan ni macam mana, nak memberi macam mana. Jadi adakah ia terhad kepada bencana saja ke, bantuan asnaf saja ke, ataupun ada lagi bentuk-bentuk bantuan lain yang mungkin kita tak tahu. Sebab sebelum ni kan MVM dah bawa macam-macam orang kan, ada anak OKU, ada yang betul-betul susah lah dari segi kesihatan dan sebagainya. Kali ini ada lagi tak bentuk bantuan yang boleh kita sampaikan kepada mereka yang memerlukan ni? Jenis bantuan maksudnya. Jenis bantuan dan bentuk-bentuk yang mungkin orang tak perasan pun. Oh, MVM pun sediakan juga bantuan macam ni. Dia sebenarnya yang kalau yang saya faham secara umum kan, program untuk bantuan salam tu sebenarnya meliputi semua, tapi walaupun fokus dia kepada medical dan seumpama dengan tu, tapi apa saja bentuk kalau kita terima aduan, kita akan tengok. Dan kalau contohnya satu orang kata anak dia sakit ataupun dia sendiri sakit dan dia tak dapat bantuan, dan dia layak untuk mendapat bantuan, kita akan cek dulu dengan badan-badan berkenaan, contoh dia zakat, semua benda sekali. Dan jika tidak ada ni, kita akan bantu. Cara kita bantu, bukan kita yang bantu sebenarnya. Yang membantu sebenarnya adalah rakyat Malaysia. Orang yang menyumbang. Kami hanyalah implementer. Orang tengah. Orang tengah yang melaksanakan tu. Kita ada pemegang amanah. Maknanya rakyat Malaysia menyumbang melalui program bantuan salam, dan kita cuma tolong tengok dan melaksanakan tu pada mereka tu. Ada lagi bantuan lain kan? Ya, betul. Dan di pihak saya lah, kalau rasa ada perlukan sebarang bantuan dan sebagainya, jangan takut. Mungkin rasa macam dapat ke tak dapat ke, jangan risau. Hantar dulu kepada kami. Kita akan cuba tengok lah mana kita boleh bantu dan sebagainya. Dan ada kata kalau bukan di pihak kami yang membantu, mungkin kita boleh salurkan kepada pihak lain lah, macam zakat ke apa dan sebagainya, insyaAllah. Jadi jangan takut, hantar dulu. Kita usaha mana yang boleh. Okey. Yang paling penting kita ni istiqomah juga. Betul. Hari-hari Jumaat yang mulia ini kan, kalau bersedekah berganda lah pahala. Okey. Baik, kita sudah hampir ke penghujungnya juga. Mungkin Cik Said boleh tambah lagi lah untuk kita sama-sama mengajak orang ramai. Ramai orang kata kita ni jangan tunggu kaya baru nak bantu. Sebenarnya bantuan ni patut kita biasakan supaya
Yelah, sebab sedekah ni tak akan memiskinkan kita, tapi orang takut nak bersedekah, dia takut jadi miskin. Jadi bagaimana Cik Said untuk menyedarkan semualah, terutamanya masyarakat Malaysia? Jadi kalau kita nak buat baik, kita tak perlu tunggu bila jadi kita baik kaya dulu. baru kita nak buat baik. Betul. Nak bersedekah ke apa semua sekali. Saya nak ambil kesempatan ni, okey, kita berbincang pasal misi segmentasi MBM Relief tadi kan. Tapi saya nak ambil kesempatan ni, kita akan menyambut Aidiladha tak lama lagi. Kurang 2 minggu je lagi kan. Jadi di MVM kami juga membuka untuk menjalankan program ibadah korban di dalam negara dan luar negara. Di dalam negara kita akan buat di Sabah 3 ekor lembu. Betul. Lepas tu 40 ekor lembu di kamp pelarian Rohingya di Bangladesh. Kenapa sana lebih, sini kurang? Sana harga lebih murah. Itu pertama. Dan di sana juga memang ada keperluan yang ni. Orang sana memang lagi memerlukan tu. Dan kita buka, dan jika ada mana-mana pihak yang ingin menyumbang dan ibadah korban, boleh ke www.donation.mvm.rg.my. So kita akan tutup dalam masa terdekat. Betul. Masih ada ruang lagi, masih ada bahagian lagi yang kosong. Rebutlah peluang ni. Kalau boleh pilih je mana-mana, tapi di MVM 2 tempat tadi yang kami ni. Dengan jumlah bahagian apa tadi, 360. Betul. Kalau di Malaysia satu bahagian 715, kalau di Bangladesh RM360. Kita kongsi rezeki. Itu je pesan ni. Okey, itu untuk mereka yang nak Korban. menyumbang ataupun dalam korban lah. Ya. Kalau sumbangan lain, Boleh. maknanya dia kena mention ke kat situ. Misal Ada. kata dah transfer kat Maybank to you lah, contoh. Dia ada reference ni. Lepas tu kena tulis kat situ, Kena tulis. ini untuk apa? Untuk asnaf ke, untuk mai salam ke, untuk sumbangan korban ke, macam tu Bila buka donation.mvm.rg.my tu, ada senarai kempen-kempen di situ. Boleh pilih. Dan kami mengalu-alukan berbesar hati sekiranya Okey. ada yang terus nak bersama kami. Contohnya nak buat potongan debit bulanan pun boleh. Ada juga. Dari serendah berapa ringgit? RM10 RM10 je sebulan. Okay. Tak apa. RM10 yang anda bagi tu mungkin kecil, tapi RM10 yang sama bagi orang yang betul-betul tak ada besar. Okey. Kalau misal kata dia sedekah RM5 lah setiap minggu kan, RM5, RM10, tapi dia tak tulis reference kat situ. Maknanya Kalau yang tu sedekah, dia tulis sedekah. dia akan pergi kepada tabung umum lah. Tabung umum. Tabung umum ni Okey. maknanya kita akan decide yang mana yang sesuai semua sekali lah. Tetapi saya nak balik kepada yang sedekah tadi, yang RM10 yang kecil tadi. Mother Teresa kata, if you cannot feed 1,000 orang, bagi seorang bagi makan roti pun tak apalah. Betul. Kalau tak boleh bagi banyak, RM10 tu dah besar. Jadi Pilihlah yang mana. kalau tak tulis reference tu tak apa, masih lagi sampai lah. Betul. Tetap sampai. Maknanya tak perlulah telefon Cik Azizi. Cik Azizi, tadi saya dah masuk RM10. Tak ada maknanya umum lah Betul. Okey, jadi sekali lagi kalau anda ingin hantar atau memberi bantuan kepada MVM, caranya boleh tengok juga di live Facebook kami. Ada banyak kat situ. Kalau tak boleh Maybank to you, IMB Clicks boleh, Bank Islam boleh. Apa lagi yang boleh Cik Azizi? Kini kalau buka dekat website tu, pelbagai platform tu dah ada dah. Boleh je Okey. pilih mana-mana bank yang rasa bersesuaian dengan pihak penyumbang lah. Baik, akhir sekali Long Busang Kamit datang. Cik Azizi nak sampaikan kepada pendengar Bernama Radio khususnya. Okey, Kami untuk datang lagi. Long Busang kami datang, insya-Allah kami akan datang sekali lagi. Dan itulah antara janji kami kepada orang di sana, dan mana mereka pesan kepada kami, datanglah bantu kami sekali lagi. Dan saya pegang ayat tu, dan saya juga akan usaha di pihak fundraising, saya akan cuba sebaik mungkin untuk bantu keluarga di sana, insya-Allah. Ya, Itulah janji saya, insya-Allah. Semoga sumbangan anda nanti dapat memberi keceriaan dan juga kebahagiaan kepada lebih 1,000 orang yang terjejas di Long Busang. Dan untuk anda menyampaikan sesuatu ataupun kebaikan itu, semoga Allah dapat membalasnya lebih berganda-ganda lagi selepas ini. Aku rasa satu je lah, kalau kita ikut formula maths lah, formula kita, Okey. 1 tolak 1 kosong. Tapi kalau kita ikut formula Islam, apa yang Allah bagi, 1 tolak 1 kita dapat 10. Wow. Jadi itulah yang saya pegang, dan juga untuk dikongsikan kepada semua pendengar, insya-Allah. Ya, paling penting sedekah tidak pernah memiskinkan kita. Itu janji Allah, bukan janji kita tau. Betul. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Nur Azizi Muhammad Kamizi, Eksekutif Kanan Perhubungan Awam dan Penajaan MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penasihat media. Sekian rentas kasih. kemanusiaan siri 6 Long Busang Kamit datang. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri akan datang dengan tajuk ataupun topik yang sesuai dan lebih menarik dalam misi kemanusiaan kita. Okey, Assalamualaikum, saya Nazira Noran. Jumpa lagi.